Yuzong bersama Alice pun boleh sebenarnya kan. Tapi Alice lawan Cici tu berat lah untuk MV. Tadi kita dah tengok dah first game tak cantik untuk mainkan Alice tu. Tapi kali ni Gatot Alice. Setupnya mungkin lagi cantik. Siapa kat belakang ni? Nak kejar siapa? Kejar Kimi. Kimi je. Lagipun sekarang ini untuk Monster Vicious tak banyak yang mampu untuk pergi berbagai backline kecuali Gatot Kaca sahaja. Kalau nak menambahkan kemampuan tersebut, dia tak punya masalah. Alice yang dibawa masuk. Alice dengan Chow. Okey. Chow-nya Chow siapa? Chow Leonie ke? Chow siapa ni? Chow Yoni ni Tapi dah ada Gatot. Mungkin Raf yang akan main Chow. malam dah cantik dah permainan beliau. Takkanlah tak diguna pakai. Terutamanya untuk lock Joy yang lincah ini. Kita akan tengok siapa agak-agak yang bakal menggunakan Chow. Tapi last pick. Masih lagi tertanya-tanya siapa jungle untuk SRGOG. Adakah ini Gwyn Rome? Joy EXP. Gwyn EXP. Yuzong diambil. Memberikan makna Green Room. Gwyn di bahagian Rome. Dan macam kita kata, patutnya dia kena di line pick Yuzong dekat situ. Sepatutnya. Tetapi walaupun inilah dia drafting yang telah pun dilekapkan oleh kedua pasukan untuk match yang ketiga. Kali ini tanpa membuang masa. Jom kita melepaskan petas kepada caster kita, Mas dan juga Wiz. Terima kasih diucapkan kepada para panelis kita, Karakuri dan juga Sunfrost. Kembali semula bersama dengan kami berdua, saya Rizky Piu dan juga Mars. Kita akan masuk ke dalam game kita yang ketiga menjadi penentu sama ada pasukan MV akan ditendang terus ke bawah atau mereka akan mendapatkan pembalasan dendam dengan langkah yang belum lagi diambil. Sebagai satu mata bagi bekalan mereka untuk masuk ke lower bracket ataupun ke upper bracket. Kita akan masuk ke dalam permainan kita, tuan-tuan dan puan. Sebab kalau keluar tak dapat tengok, sama-sama kita saksikan di antara pasukan SRGOG merentas dengan MV. Kita akan tengok pusingan yang ketiga antara pasukan MV dan juga SRGOG. Yang mana pasukan Monster Vicious masih lagi belum berjaya untuk dapatkan sebarang mata kemenangan. Manakala untuk pasukan SRGOG, ini akan jadi mata penentuan. Adakah mereka akan teruskan perjalanan di upper bracket ataupun akan adanya reverse sweep daripada pasukan Monster Vicious. Namun dekat bahagian tengah, sedikit sebanyak ada tekanan yang cuba untuk diberikan oleh pemain daripada pasukan SRGOG. Stormy menggunakan Kimi dengan cukup-cukup selesa. Poking damage yang dikeluarkan kepada pemain dan pasukan Monster Vicious di bahagian tengah cukup-cukup agresif. Ya, benar sekali lagi Momo menggunakan Alice dalam game sebentar tadi. Pertandingan dia menentang dengan Kram yang menggunakan level apu tidak membuahkan hasil yang baik. Dalam perlawanan pertama tidak silap untuk pasukan SRGOG kali ini ditekan di bahagian EXP. Kram tanpa masalah untuk mendapatkan minion walaupun ada bantuan daripada Gatot Kaca yang digunakan oleh Leonie. Mereka tahu untuk posisi pasukan SRGOG, Kram tak boleh nak terlalu selesa. Jadi untuk pasukan Monster Vicious, kali mereka cuma untuk bertukar arah untuk pastikan EXP laner daripada pasukan SRGOG iaitu Kram tidak bergerakkan terlalu selesa. Tambah pula nanti di kedudukan turtle yang pertama, itu juga akan jadikan sebagai penentuan awal permainan untuk pastikan siapakah yang akan berjaya untuk dapatkan objektif daripada Solid Turtle. Dan dia terus menerima tekanan yang tinggi juga. Daripada segi damage yang dikeluarkan oleh Stormy, boleh kita lihat untuk penggunaan Kimi dalam game kedua tadi sangat berkesan untuk mahakis jauh yang berada di depan bagi pasukan Monster Vicious. Namun untuk Yoms menggunakan Guinevere, sebenarnya saya boleh nampak bahawa setup yang mampu dilakukan oleh SRGOG ini sangat lama boleh untuk digunakan dengan adanya balik Requiem. Tambahan pula ada beberapa orang yang boleh untuk ditangkap. Cuma kekurangan yang saya nampak di sini dengan penggunaan Guinevere adalah dengan adanya Bondo yang menggunakan Eve. Apabila ada Spatial Migration digunakan dan juga Violet Requiem, dia hanya boleh buat stun dalam satu tempat sahaja. Jadi mudah untuk dia balas damage kalau stun tersebut tidak terkena kepada Bondo. Seolah-olah macam membiarkan nyawa daripada Eve itu mudah untuk didapatkan. Tetapi itu kita boleh lihat dalam situasi yang macam-macam boleh berlaku. Sebelum itu Leonie, percubaan untuk dapatkan turtle berjaya dikunci oleh pasukan SRGOG, tapi Kram dengan ada Black Dragon Form terus saja melakukan zoning ke atas pemain-pemain daripada pasukan Monster Vicious. Pembukaan yang agak perlahan baik daripada pasukan SRGOG atau pasukan Monster Vicious. Mereka nampak nak cuba untuk bertukar arah untuk pastikan yang turtle didapatkan terlebih dahulu. Tapi posisi dekat kedudukan turtle yang pertama lebih
selesa untuk pasukan SRGOG. Ya, dan untuk pasukan SRGOG juga kat sini di bahagian top lane boleh nampak jelas selesanya apabila Chow tidak boleh mendekatkan dirinya kepada Cici. Jadi kawalan dari wave pun juga mudah untuk dilakukan. Skies Nak dapatkan Leoni, terpaksa terus saja menjarakkan kedudukan daripada ditangkap oleh Skies. Tapi seperti mana yang diperkatakan oleh Mars, kedudukan Innocent di bahagian atas nampak sangat-sangat selesa menyebabkan Ralph kali ini berada di situasi yang sangat-sangat rough. Jadi untuk pasukan SRGOG, mereka boleh terus gunakan situasi yang berbeza juga, di mana dekat bahagian bawah untuk Cram pun tak ada masalah. Di bahagian tengah juga Stormy yang mampu untuk memberikan output damage yang cukup tinggi. Ini sepatutnya sebagai satu lagi batu loncatan untuk pasukan SRGOG. Ya, dia biarkan batu tersebut digunakan sebagai kelebihan kalau nak melompat sekalipun. Tetapi sebelum itu Leoni yang akan terus terkena spatial migration. Tempuran di antara dua Roma ini sudah jelas menunjukkan bahawa Yums lebih baik daripada segi ESP yang telah pun dikutip. Walaupun kita tahu bahawa pasukan MV tidak mendapatkan sebarang kill maupun SRGOG dengan 1.5 sekarang ni. Oh, Skies terus saja masuk. Mungkin cuba untuk dapatkan Leoni. Ada bundles yang baru saja buka di punya real world manipulation. Tapi Skies tak berjaya untuk menyekat bundles dengan begitu lama. Sebaliknya Cram dan juga Yums yang kali ini melakukan satu pergerakan yang menyebabkan pasukan Monster Visions terpaksa untuk batalkan team fight mereka dengan pasukan SRGOG. Kerana bila ke depan je memang jadi masalah untuk diri beliau itu sendiri. Genting Call akan dijadikan sebagai keselamatan untuk pasukan SRGOG, terutamanya bagi Innocent, bagi dia mengeluarkan penggunaan skill yang pertama dengan lebih pantas daripada biasa. Jadi keadaan tersebut akan terus kekal. Zoning yang dilakukan ke atas Chow itu bagi tidak boleh untuk melakukan rotasi dengan sesuka hati. Sekurang-kurangnya info dapat dipakai oleh pasukan SRGOG. Kali ini Yums berada dekat kawasan Turtle, akan direbutkan oleh Skies pada waktu ini juga. Turtle yang kedua cuba untuk didapatkan terlebih dahulu, tapi dalam masa yang sama Yums cuba untuk mencari posisi Leoni. Leoni berada lagi bagian depan, tapi Rao satu tendangan yang cukup baik. Stormy ditumbangkan, dijadikan sebagai mangsa dari yang pertama. Uni sebab untuk digugurkan 1-1, tapi Leoni juga tumbang. Dua pemain dah tak ada untuk pasukan Monster Visions, tapi agresif. Apabila bundles juga sempat untuk ditumbangkan oleh Skies. Itu dalam keadaan yang sangat-sangat besar disadvantage-nya untuk Skies melarikan diri. Tetapi perkara tersebut, dia berjoget ke kiri dan ke kanan pakai wadidaw, mudah mendapatkan kill tersebut. Untuk pasukan SRGOG, mereka keluar dari keadaan yang tersepit, malah menyepit pasukan MV. Ada sakit apabila mereka hilang Turtle dan juga 3 kill. Tersepit-sepit sebenarnya posisi pasukan Monster Vision sekarang ini. Tambahan pula Innocent baru saja memecahkan satu menara di bahagian atas. Untuk pasukan Monster Vision pula apabila mereka kehilangan satu menara penting, ini jadi satu perkara yang lebih sukar untuk Ralph. Tambahan pula dekat bahagian bawah nampak macam ada serangan yang cuba untuk dicerminkan kembali. Tapi Ralph satu serangan cuba untuk mencari Yums, tapi 2-1. Tak ada masalah sebenarnya untuk Ralph dijatuhkan apabila berhadapan dengan dua orang pemain daripada pasukan SRGOG. Kau dah kalah teruk ni. Susah mereka hilang satu minion berada di bahagian atas. Bukan satu minion, satu turret yang berada di bahagian atas. Walaupun MV dah buka puasa dengan ambil turret di bahagian bottom lane, tetapi perkara ini tidak menjamin kepada kemenangan dengan 4-1. Dua Turtle menjadi itu diambil oleh pasukan SRGOG. Cram lawan kena Momo. Seolah-olah nyawa tak tolak langsung. Susah sebenarnya nak dapatkan Cram. Tengoklah macam mana dekat position daripada Cram pun. Dengan situasi sekarang ini agak sukar untuk pasukan Monster Visions. Masuk menit yang ke-6, makin jarak sebenarnya jurang ekonomi antara pasukan Monster Visions dan juga pasukan SRGOG. Jadi kita nak tengok macam mana dekat posisi di Turtle yang terakhir nanti. Adakah pasukan Monster Visions dah bersedia untuk berikan satu serangan yang berbeza, atau pasukan SRGOG nampaknya akan jadi lebih agresif apabila menara di bahagian tengah ini juga akan berjaya untuk dipecahkan oleh pasukan SRGOG tanpa sebarang masalah. Meskipun ada pertahanan cuba untuk dilakukan, Leoni tumbang. Pergerakan yang cukup baik dan kemas daripada pasukan SRGOG. Mereka tahu target mereka adalah untuk pastikan menara berjaya untuk dirobohkan terlebih dahulu. Ya, semestinya menjawab soalannya awak utarakan sudah tadi. Ibarat soalan ada satu. Mesti pasukan SRGOG akan bergerak secara agresif. Ya, dengan adanya kelebihan yang baik yang telah dilakukan. Tarik sebagai mid lane yang atas itu dah akan hancur. Harapan pasukan MV sekarang semakin lama semakin muram. Semakin suram. Bila mereka merasa ketekanan sebegini telah pun dah kepada mereka. Malah dengan 4.3 ribu gol telah pun didapatkan kelebihannya kepada pasukan SRGOG. Apatah lagi daripada segi damage. Kat sini pasukan MV boleh lagi untuk lakukan split push. Mereka ada lagi, mereka ada Chow yang boleh untuk digunakan sebagai elemen bagi melakukan satu split push. Tetapi keadaan sekarang ni agak sulit apabila team fight berlaku. Berjaya untuk ditendang tetapi Leoni sempat untuk ditumbang oleh Cram. Ada Medical Bomb yang cuba untuk terbang mencari pemain dekat bahagian belakang, tapi tengok macam mana damage daripada pasukan SRGOG. Sebenarnya untuk pasukan Monster Visions dah tak boleh nak tandah lagi. Bayangkan damage daripada Cram sahaja berjaya untuk dapatkan seorang pemain dekat bahagian belakang. Kali ini untuk pasukan Monster Visions mereka tak boleh nak ke depan. Pasukan SRGOG boleh berada
tak ada di posisi yang mereka boleh terus saja nak Ya. kunci turtle yang terakhir. Betul, apabila kita melihat untuk pasukan SRJ kali ini telah mendapatkan 6 kill. Berbalas dengan 1, tambahan pula hat-trick turtle. Berjaya untuk dikunci oleh pasukan SRJ meletakkan lagi kelebihan 1000 gol lagi berkesudahannya kepada pasukan SRJ. Sukar untuk dilawan, Momo terus jakis nyawanya. Dan juga keadaan pasukan MB semakin lama semakin ditekan dan mereka cuba untuk lakukan split push. Ada Chow di bahagian bottom lane tetapi perkara tersebut nampak seperti mungkin menyerah diri atau mendapatkan satu tarik saja kalau boleh pun untuk dilakukan oleh Raf di bahagian bottom lane ini. Ditekan, semakin tertekan. Tekanan diterima oleh pasukan Monster Vision semakin luas. Raf beberapa kali ada percubaan untuk melakukan split push ke arah side lane yang berbeza. Sekai yang cuba untuk dapatkan Raf. Flicker dah tak ada untuk Raf. Nak pergi mana? Ya. Kalau dah kena kejar, muzik dibuka. Memang selesa untuk Sekai nak dapatkan pemain. Tambah pula damage yang dikeluarkan oleh Sekai juga tak ada masalah untuk 1v1 dengan Raf. Ini akan jadi situasi yang lebih rumit untuk pasukan Monster Vision. 6.6,000 perbezaan gol dengan pasukan SRJ sekarang. Nah, 6,000 2 bulan gaji tu. 6,000 gol dapat jarakkan. Berapa banyak 2 bulan rumah ke boleh bayar tu. Betapa besarnya. Daripada segi perbezaan sekarang naik 7,000 sebelum itu untuk Sky. Hai Bondos. Baru je nak selamatkan diri. Tapi Sekai nampak gayanya lebih agresif. Dia lagi mendahagakan darah daripada pasukan Monster Visions. Menara di bahagian bawah yang cuba untuk didapatkan. Tetapi pertahanan daripada pasukan Monster Visions buat kali ini nampak gayanya semakin merundum apabila pasukan SRJ damage daripada seorang pemain saja tak boleh hakis nyawa. Mana-mana pemain daripada pasukan Monster Visions tinggal suku je. Sekarang ni kita tak perlu risaukan tentang pelibatan Sekai daripada segi damage ya. Daripada scram saja seorang diri boleh untuk melakukan damage dengan sangat besar. Cukup sekadar adanya War Axe dan juga Dominance Ice yang boleh untuk digunakan. Charge Seduce, yang nampak tu menyerap darah daripada pasukan Monster Vicious. Yang boleh untuk membuatkan pasukan Monster Vicious sangat-sangat sakit. Lompatan. Oh, cuba untuk dapatkan Raf di bahagian belakang. Tapi Sekais yang ditumbangkan terlebih dahulu. Namun sempat untuk dapatkan seorang pemain. Seorang lagi pemain cuba untuk didapatkan. Leoni cuba untuk diberikan. Momo nak pergi mana? Momo tumbang. Hanya tinggal Bondos dan juga Uni. Rotasi daripada pasukan SRJ sekarang ni boleh je nak fokus kepada Lord. Ataupun mereka cuba untuk berikan serangan lagi dan lagi. Yums pula sebaliknya dapatkan menara di bahagian bawah dan menyebabkan kali ini kehilangan satu lagi turret untuk pasukan Monster Visions. Kalau dalam 2 minit ni untuk SRJ kalau dia fokus recall pun boleh menang lagi lah. Tak ada masalah untuk pasukan SRJ bila mereka dapatkan sebanyak ini dalam 10 minit pertama. 7,000 gol telah pun dijarakkan. Kat sini keadaan pasukan SRJ daripada sisi power spike kita dah bincang lagi. Item ada kelebihan 1 item, 2 item yang akan membuatkan lebih keras, lebih lagi sakit daripada pasukan SRJ yang boleh betul-betul dilakukan. Sekarang Chow ni ada kesulitan untuk menangkap siapa pun dia tak tahu. Jadi masalah apabila nak tangkap Yums semestinya akan menjadi satu masalah. Nak tangkap Cram dia boleh terbang balik. Nak tangkap Stormy, Purify ada dalam tangan. Tambahan pula bila tangkap Segas, follow up bagaimana pula sekarang ini? Cuba untuk dapatkan 2 pemain. Hilang terus Leoni dengan Momo. Macam mana nak tak ada damage? Kau dah sakit macam tu. Agak susah untuk pasukan Monster Visions. 3 pemain saja yang tinggal sekarang ini untuk melakukan pertahanan. Tetapi untuk pasukan SRJ mereka masih lagi cuba untuk bersabar. Sementara menunggu lot yang pertama di bahagian atas untuk mereka bersama-sama berarak lagi nak masuk ke dalam perkarangan base pasukan Monster Visions. Ya betul, apabila kita melihat keadaan pasukan MV pada waktu ini telah pun ditekan dalam keadaan mereka terpaksa untuk menghadapi Lord yang berada di bahagian top lane. Ada 2 Holy Defense boleh untuk digunakan tetapi Lord punya lane sekarang ini tak ada langsung Holy Defense yang dapat untuk mengurangkan nyawa Lord. Jadi di sini pasukan MV kena letakkan 100% fokus untuk menghancurkan Lord ni sebelum pintu roboh untuk pasukan MV. Inhibitor turret di bahagian atas yang cuba untuk dipaksa didapatkan oleh pasukan SRJ. Pasukan Monster Visions terpaksa akur apabila inhibitor turret bahagian atas berjaya untuk dipecahkan oleh pasukan SRJ. Tambahan pula kali ini hanya tinggal 2 sahaja inhibitor turret untuk pasukan Monster Visions. Tetapi ini masuk terus ke bahagian belakang. Stormy sebab untuk ditumbang oleh Leoni terlebih dahulu. Uni dah tak ada dengan gegar. 1-1 tetapi untuk pasukan SRJ mereka cuba untuk dapatkan Momo. Momo cuba tarik perhatian tapi tengok macam mana innocent. Sekarang juga dah sampai masih lagi nak memancing pasukan Monster Visions. Namun begitu untuk pasukan SRJ agak sukar kerana inhibitor turret kat bahagian tengah tadi seolah-olah menjadi satu gangguan untuk mereka nak berikan serangan yang seterusnya kepada pasukan Monster Visions. Betul, gangguan lagi sekali apabila Uni ditangkap terlebih dahulu. Lompatan spasial migration tersebut cukup on point untuk dapatkan Uni. Walhal Uni mungkin dah tak tahu masa tu dia ada lagi Traceless ke tidak. Tapi Traceless ada untuk immune. Ada keadaan lagi tendangan dilakukan. Tapi Yums masih lagi ada dia punya immortality. Cuba untuk bertahan lagi di bahagian belakang. Tapi tengok macam mana Yums berjaya untuk melarikan diri.
Dia kata nak cari siapa bro? Oi, itu lain macam juga daripada Yum. Sama begitu Innocent pula kali ni datang dengan adanya damage yang bertubi-tubi. Kita boleh katakan daripada sudut passing damage, macam mana mereka lakukan pertahanan di bahagian hadapan untuk pasukan SRGOG tarik ke bahagian belakang. Jadi untuk pasukan Musuh Vision sekarang ni macam mana nak dapatkan Yums pun jadi satu perkara yang sukar untuk mereka. Itu yang saya katakan tadi kan. Kita dah seimbang sangat dah untuk penggunaan daripada hero daripada MV ini sendiri. Yang memeningkan kepala adalah pick off hero daripada pasukan Master Vision. Nak tangkap siapa? Ya? Tak boleh nak tangkap dia orang dah, tak boleh nak burst siapa-siapa saja pun. Sebab dalam keadaan sekarang ni pasukan SRGOG mereka dah kuat daripada segi damage. Walhal kalau contoh paling lemah sekali target yang mereka boleh ambil adalah Kimi lah daripada Stormy kan. Kalau dia purify dia kena pancing dulu. Kalau tak ada purify sekalipun macam mana follow up banyak boleh dilakukan sekarang ni daripada pasukan SRGOG. Adanya apa nama ni Cram pakai naga hitam pergi belakang cepat. Nak adanya daripada Yum boleh lompat nak counter kat situ mudah. Uish, Raf kena asak tu sampai 3 orang pemain. Okey, satu tendangan. Okey. Saya kat situ, saya kalau ulas lagi panjang nanti dia akan jadi berbeza sebab dah situasi dia 3 lawan 1. So kalau saya ulas nanti lagi nampak macam pelik pula kan. Okey, kita akan fokus pula kepada lot yang kedua sekarang ini untuk pasukan SRGOG dan juga pasukan Monster Vicious. Berada di situasi yang cukup positif untuk pasukan SRGOG. Kesilapan semestinya perlu untuk dielakkan oleh pasukan mereka, tapi kita tengah bincang pasal pasukan SRGOG. Tak ada masalah untuk mereka terus kunci lot yang kedua. Ini minit ke-14, namun untuk pasukan Monster Vicious, macam mana nak tadah lagi daripada serangan pasukan SRGOG dan macam mana pula mereka nak berikan serangan balik? Sebab 97k. Okey, dia soalan dia mungkin boleh terletak kepada bukan setakat kesilapan tetapi mereka kena bekerjasama ya. Apa yang penting? Kerjasama. On the pads. Apabila untuk pasukan MV sekarang ni mereka ada high ground yang tinggi. Dan ada tekanan yang akan dilakukan pasti kepada dia orang punya tarik kristal. Apabila pasukan SRG pergi untuk memaksa dan juga habiskan game, mereka kena simpan mereka punya capability ataupun ulti ataupun skill yang sebagainya bagi menjatuhkan pemain pasukan SRGOG secara berkumpulan, secara bersama-sama. Sebagai contoh, untuk Bondos buka RWM, lompatan dilakukan dalam satu waktu yang sama. Momo pula masuk. Mereka punya AOE banyak sangat boleh di offer. Itu serangan agresif terus tu. Kali ni seorang lagi cuba untuk didapatkan dua pemain tu bang. Momo dah tak ada. Leoni juga bukan akan gugur. Tapi tengok macam ada position daripada pasukan SRGOG. Sebab mereka cuba dapatkan pemain lagi dan lagi. Ram tinggal position tapi tak boleh nak buat apa untuk Ram. Apabila pasukan SRGOG mereka akan terus saja memecahkan kristal dan dapatkan kemenangan bersih. 3 berbalas kosong. Baru je cerita winning condition daripada pasukan Master Vicious. Mereka buat di lower bracket nanti insyaAllah. Ya, tidak boleh lagi untuk kita sambung di dalam perlawanan seterusnya. Best of 5 dimiliki oleh pasukan SRGOG.